penduduk terjejas banjir terus catat penurunan. Assalamualaikum dan salam perpaduan Berita Tengah Malam bersama saya, Sahih Samsudin. Berita Tengah Malam, kita mulakan dengan situasi semasa banjir dalam negara. Setakat 10 malam, 37,159 penduduk terjejas ditempatkan di 181 pusat pembinaan sementara PPS. Jumlah itu berkurangan berbanding 38,390 orang yang berlindung di 184 PPS 8 malam tadi. Terengganu terus mencatatkan penurunan, manakala Kelantan, Sabah, Sarawak, Perak dan Johor kekal. Berikut perincian mengikut negeri terjejas. Terengganu terus merekodkan penurunan penduduk terjejas banjir. Untuk mengetahui situasi dan perkembangan terkini di Terengganu, kita langsung sahaja bersama rakan pelapor Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Nerus. Ya, itu data yang dikongsikan setakat 11 malam tadi dan sememangnya menunjukkan penurunan penduduk terjejas banjir di Terengganu. Dan untuk berita tengah malam ini, saya bawakan khas pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Mulia Tengku Sri Vijaya Raja. Tengku, terima kasih kerana sudi bersama kami. Jadi Tengku, melalui pemerhatian Tengku, lawatan Tengku ke semua daerah banjir, apa yang dapat Tengku rangkumkan? Ya. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa banjir kali ini kita hadapi cuaca yang begitu ekstrim sekali. Namun begitu, dalam pengalaman masa awal tahun baru ini, kita telah membuat persiapan yang rapi sebenarnya. Cuma oleh kerana keadaan cuaca yang hujan turun tu lebih daripada apa yang kita jangkakan, maka memanglah semua contohnya bekalan makanan di pekalan hadapan semua memang dah habislah. Dan ada juga keadaan di mana pusat pembinaan sementara ini terpaksa kita pindahkan. Dan memanglah kalau kita dengar ada bunyi-bunyi katanya makanan tak cukup dan sebagainya, oleh kerana kita terputus hubungan, oleh kerana anggota keselamatan untuk pergi ke tempat yang berkenaan terpaksa menghadapi arus yang kuat, maka kita terpaksa delaykanlah sedikit. Tapi rasanya semua dah selesai, tak ada masalah lah. Alhamdulillah setakat ni. Ya. Tengku, bagaimana pula dengan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri? Adakah Tengku berpuas hati setakat ini? Ya. Sebenarnya kerjasama daripada semua agensi, polis, tentera, APM, bomber dan semualah. Itu sangat-sangat saya ucap terima kasih lah. Dan memang baru ini kita ada permasalahan sedikit apabila kita tak dapat pergi kepada objektif tempat-tempat yang untuk diselamatkan ni. Dan kita alhamdulillah juga mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak, terutamanya pihak swasta, di mana contohnya di Terengganu ni ada kerja-kerja ECRL, pihak MRL telah pun deploykan semua kenderaan berat dia untuk ke semua distrik, dan itu sangat-sangat membantulah setakat ni alhamdulillah. Dan saya ucap terima kasih juga kepada Perdana Menteri Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan dana 50 juta. Kita hanya menunggulah cara mana penyaluran dana tersebut dan kita akan belanja sebaiknya untuk masa-masa yang terlibatlah, insya-Allah. Terima kasih Tengku. Itu tadi antara perkongsian daripada Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri mengenai kesiapsiagaan Kerajaan Negeri dalam menghadapi gelombang seterusnya. Rakan tugas, kembali pada anda, silakan. Terima kasih Siti Jamilah. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedang mengenal pasti lokasi-lokasi panas banjir, khususnya di kawasan pedalaman atau pulau-pulau yang masih tiada perkhidmatan telekomunikasi yang baik. Langkah ini bagi membolehkan KKD berbincang dengan syarikat telekomunikasi untuk mempercepatkan penambahbaikan liputan perkhidmatan.
Bagi kawasan dilanda banjir pula, syarikat-syarikat telekomunikasi sudah menyediakan genset bagi memastikan menara telekomunikasi dapat terus beroperasi apabila bekalan elektrik dihentikan. Manakala bagi pusat pembinaan sementara yang padat hingga menyebabkan talian telekomunikasi terganggu, KKD menyediakan cellular on wheels. Memang telah pelbagai perbincangan telah diadakan dan saya harap bahawa kita boleh pastikan bahawa amaran itu boleh sampai kepada warga Malaysia dan komuniti tertentu dalam masa yang paling singkat dan pada masa yang sama perkhidmatan komunikasi itu tidak terganggu apabila sesuatu tempat berlakulah bencana yang besar. Fasa pengurusan bencana di seluruh negara ketika ini memasuki fasa pemulihan awal dan pasca bencana. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN dan daerah JPBD diminta menyelaras pengumpulan data kerosakan dan kerugian dialami sektor terlibat. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB pula akan menyelaras keperluan mengepam keluar air di kawasan masih bergenang air banjir. Sementara Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT akan melaksana operasi pembersihan sisa banjir dan menyelaras kerja pembersihan bagi negeri-negeri yang tidak menerima pakai Akta 672 dalam kurungan Akta Pengurusan Sisa Pecal dan Pembersihan Awam 2007. KPKT juga melaksana pembaikan infrastruktur awam. Manakala untuk pembaikan dan pembinaan rumah baru, semua PKOB perlu segera mengemukakan senarai nama penduduk terkesan kepada Unit Perancang Ekonomi EPU untuk tindakan lanjut. Rakyat Sarawak, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan terjejas banjir, dinasihat untuk lebih berhati-hati dengan ketidaktentuan cuaca yang melanda ketika ini. Penduduk terjejas banjir juga diharap segera berpindah sekiranya diarah berbuat demikian. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, cuaca hujan ketika ini dijangka berlarutan sehingga bulan Februari 2023. Tambah beliau, bantuan awal telah diserahkan kepada penduduk terjejas dan kesemua ketua isi rumah akan menerima wang ehsan berjumlah RM1,000. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat Pusat Pembinaan Sementara PPS banjir Sungai Berdaun di Santubong. Pengguna lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 dinasihat merancang perjalanan dengan baik susulan kejadian banjir yang berlaku di Pantai Timur ketika ini. Orang ramai juga diingatkan sentiasa peka, berhati-hati memandu, mematuhi arahan petugas serta papan tanda trafik apabila menghampiri zon kerja dan laluan kontrak berkenaan. Pengurus Perniagaan Wilayah LPT2 Sdn Bhd, Suhaimi Samad berkata laluan LPT2 di kedua-dua arah iaitu dari Kuala Lumpur Kuantan menghala ke Kuala Terengganu dan Kuala Terengganu ke Kuantan Kuala Lumpur telah dibuka seperti biasa. Bagaimanapun laluan kontra bagi laluan Bukit Besi ke Ajil di kilometer 392.4 hingga 394.6 masih diaktifkan bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan cerun dilaksanakan demi keselamatan semua pengguna lebuh raya berkenaan. Untuk maklumat lanjut dan informasi terkini, boleh menghubungi talian LPT2 seperti yang tertera. Kementerian Kerja Raya mengenal pasti 94 lokasi bencana berlaku seluruh negara setakat ini. Menterinya Datuk Seri Alexander Dantalinggi berkata, daripada jumlah itu, 52 lokasi membabitkan jalan negeri dan 42 jalan persekutuan di 8 negeri. 61 lokasi melibatkan banjir manakala cerun runtuh 19 lokasi, jalan runtuh 5 lokasi, jalan mendap 6 lokasi dan jambatan rosak atau runtuh 3 lokasi. Pembaikan segera akan dibuat mengikut keutamaan. Kita tumpu kepada di mana-mana yang perlu kita buat segera, ya, sebab kita perlu prioritize lah. PAYN kita di Kementerian ataupun Jabatan Kerja Raya memang untuk kita beri yang terbaik lah supaya kita dapat meneruskan keselesaan dan keselamatan pengguna. Itu penting. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan ke Jambatan Kusial, Tanah Merah susulan berlaku runtuhan dan hakisan tebing di bawah jambatan terbabit.
Operasi Mencari dan Menyelamat SAR mengesan mangsa terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan di Gotong Jaya ditangguhkan dan akan disambung semula esok. Operasi yang memasuki hari ke-8 tersebut dihentikan pada pukul 11 malam dengan mengambil kira faktor keselamatan. Terdahulu, operasi ditangguhkan pada pukul 5.30 petang tadi atas faktor cuaca sebelum disambung semula pada pukul 8.30 malam. Setakat ini, identiti kesemua 30 mangsa yang ditemukan meninggal dunia dalam tragedi tanah runtuh telah dikenal pasti. Sementara itu, kerja-kerja penggalian ulangan Operasi Mencari dan Menyelamat SAR, seorang lagi mangsa terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan di Batang Kali telah melebihi 70%. Penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Hafizah Muhammad Nur berkata, operasi pada hari ke-8 memberi tumpuan penggalian di sektor C, Riverside bagi mengesan mangsa terakhir berkenaan. Operasi melibatkan 91 orang dan dibantu sebanyak 9 unit anjing pengesan K9 selain 9 unit ekskavator. Pencarian mangsa terakhir dipercayai seorang kanak-kanak lelaki telah dimulakan pasukan penyelamat kira-kira 8 pagi tadi. Tragedi tanah runtuh berlaku pada 2.42 pagi Jumaat lepas. Setakat ini menyaksikan 61 selamat, 30 nyawa terkorban manakala seorang lagi masih hilang daripada keseluruhan 92 mangsa yang dilaporkan terbabit. Waris keluarga mangsa tragedi tanah runtuh Batang Kali mengucapkan terima kasih kepada semua agensi dan pihak yang bertungkus lumus dalam proses pencarian dan menyelamat mangsa terlibat. Tai Seng Fui, waris kepada pasangan Tan Chang Ling dan Yu Sui Pei yang terkorban akibat tragedi itu bersyukur kerana jasad anak, menantu serta 2 cucunya berjaya ditemui. Saya terima kasih ini semua ke orang. Terima kasih semua yang telah tolong suami dan bawa ini, keluar kan. Ini tolong, ini semua tolong semua ini ada haknya orang semua tarik keluar. Terima kasih. Jasad Chan Ling, Sui Pei serta 2 anak mereka Tai Jing Ru, 4 tahun serta Tai Jing Ki, 7 tahun dibawa pulang ke Melaka sekitar pukul 11.23 pagi tadi dari Hospital Sungai Buloh. Seng Fui terdahulu menerima ziarah yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam bersama Adun Macap Jaya, Eng Wee Hee Sem serta Exco Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Melaka Datuk Kalsum Nordin. Tun Muhammad Ali turut hadir pada penghormatan terakhir pasangan Lai Chi Sam dan Lai Si Tin serta 2 anak mereka yang juga mangsa tragedi tanah runtuh Batang Kali semalam. Peka dengan situasi monsun Timur Laut, orang ramai diingatkan mengelak daripada mengunjungi atau melakukan aktiviti percutian di lokasi berisiko tinggi. Selain itu, sentiasa dapatkan maklumat terkini keadaan cuaca dan sentiasa berwaspada serta utamakan keselamatan diri dan keluarga. Laporan pasukan sahih berimbang SB melalui wartawan Mohan Cinasami. Antara lokasi-lokasi yang perlu dielakkan untuk bercuti adalah seperti kawasan rekreasi, air terjun, perkemahan dan pinggir hutan. Statistik dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menunjukkan kebanyakan bencana alam berlaku pada penghujung tahun. Apa yang sangat penting ialah bahawa mereka tidak boleh leka di dalam soal keselamatan. Misalnya jangan leka tak kalah menjelang sambutan perayaan dan mereka memastikan bahawa apabila itu mereka merancang untuk ke mana-mana itu tempat, aspek keselamatan ini adalah satu perkara yang tidak boleh diabaikan. Bagi pakar geologi, bencana alam seperti tanah runtuh dan fenomena kepala air berlaku dalam keadaan yang tidak boleh dijangka. Kita tidak menjangka akan berlaku bencana geologi ini kerana banyak kes yang berlaku
ketika cuaca yang baik serta panas. Contohnya, kita pergi di tempat air terjun ataupun di sungai-sungai di mana berlakunya curahan hujan yang amat tinggi di hulu sungai dan boleh menyebabkan berlakunya fenomena kepala air. Demikian juga dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku dalam keadaan cuaca yang baik, kerana runtuhan akan juga berlaku disebabkan ketakstabilan cerun yang telah tepu dengan air pada ketika itu. Justru adalah wajar orang ramai memilih lokasi lebih selamat untuk dikunjungi pada musim perayaan dan percutian. Sebelum kita nak bertravel, kita nak pergi ke Berkelah, kita kena buat extra work lah. Jadi kita kena tahu betul keadaan di sana, because the agency cannot give the whole condition of certain area. So saya harap ya ibu apa, but kalau boleh kita kurangkan risiko. Kita kena buat risk assessment dulu lah. Dan kalau boleh kita reduce the maximum risk. Tragedi tanah runtuh di Batang Kali yang mengorbankan 30 nyawa harus dijadikan teladan. Terus berwaspada dan utamakan keselamatan. Susulan monsun timur laut yang melanda negara kita ketika ini, orang ramai dinasihatkan supaya merancang terlebih dahulu percutian di mana-mana lokasi. Malah orang ramai juga turut dinasihati supaya tidak bercuti di lokasi-lokasi yang berisiko tanah runtuh dan juga banjir. Ingat, kita yang perlu menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi. Muhammad Cina Sami, RTM. Tun Johar Mahiruddin menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya bagi tempoh 2 tahun lagi daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rihatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Lantikan Tun Johar sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bagi penggal keempat itu bermula 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2024. Tun Johar memegang jawatan itu lebih 10 tahun sejak pelantikan pada 1 Januari 2011 menggantikan Tun Ahmad Shah Abdullah. Beliau seterusnya dilantik menjawat jawatan sama bagi penggal kedua pada 1 Januari 2015. Istiadat pengundian itu turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital menyangkal dakwaan Kabinet Kerajaan Perpaduan tidak boleh dikritik termasuk di media sosial dan boleh berdepan tindakan disekat dan disaman. Sebaliknya, rakyat dialu-alukan menyampaikan pandangan, terutama kritikan membina, tetapi tidaklah sehingga mengeluarkan kenyataan yang boleh melanggar undang-undang. Beliau bagaimanapun menegaskan pihaknya tidak mahu ucapan kebencian demi menjaga sentimen dan keharmonian masyarakat. Selain kenyataan yang melanggar undang-undang, khasnya isu 3R, iaitu perkauman, agama dan raja. Itu adalah pesanan yang kami terima, juga bahawa kita perlu jaga bahawa tak ada pihak-pihak tertentu yang nak memainkan isu 3R untuk mewujudkan satu situasi yang kita rasa tak seronok. Tetapi setakat ini saya tak nampak ada warga netizen yang disaman, dituduh kerana mereka kritik kerajaan. Itu tak betul. Tambah beliau, kerajaan dan agensi terlibat juga bertanggungjawab untuk memastikan informasi palsu tidak tersebar luas, terutama melibatkan isu keselamatan. Pelan data perpaduan Prabaya Internet Mudah Alih mampu merapatkan jurang digital pengguna. Ia adalah option terbaik buat golongan sasar, bukan sahaja dapat mengurangkan beban kos sara diri, malah mendapat manfaat penggunaannya.
Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Saidatul Akmal Mohamad berpandangan ia dapat membantu kelompok rakyat yang tidak mempunyai akses kepada internet bagi tujuan sosial dan ekonomi termasuk pendidikan dan urusan harian. Dengan adanya pakej internet ini, maka kita lihat bahawa semua lapisan masyarakat termasuklah mereka yang berpendapatan rendah, B40 mahupun kumpulan-kumpulan mudah terancam seperti OKU, warga emas dan juga veteran dapat menikmati nikmat dan juga dapat mengakses kepada internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting bagi meneruskan kelangsungan hidup. Pada masa yang sama, kita tahu bahawa rakyat telah pun dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi dan internet kini bukan lagi dilihat sebagai barang mewah tetapi merupakan satu keperluan untuk kelangsungan hidup di dalam dunia pemodenan kini. Kita nampak bahawa arus pembangunan negara merujuk kepada perubahan teknologi, merujuk kepada digitalisasi. Langkah berkenaan juga merupakan permulaan baik bagi meningkatkan ekonomi dan sosial rakyat dalam era digitalisasi. Satu ekosistem berasaskan data harga dari seluruh negara untuk menyuntik keanjalan harga dan bekalan akan dibangunkan dalam usaha membantu mengawal inflasi pada masa yang akan datang. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ekosistem yang bakal dilancar dalam masa sebulan itu akan dibangun dan digerakkan sendiri oleh pengguna untuk membantu menambah keanjalan dari sudut permintaan. We work together and it must be driven by the public that we inject more elasticity in the demand and supply when it comes to especially food. Maksudnya yang kita beli because unless we have more elasticity in the demand and supply, harga tu akan terus naik dan dia tak turun. The way it works is that kecuali kenaikan harga itu ada kesan kepada permintaan, barulah peniaga ada insentif atau dorongan untuk mengawal harga. Kerajaan tidak bercadang menyemak kembali ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang berkuat kuasa November lalu. Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz beri jaminan perjanjian tersebut mengambil kira kepentingan semua pihak termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan perusahaan Bumiputera. Dalam perbincangan saya dengan wakil-wakil di komiti dan juga bila kita memberi pencerahan ini kepada kabinet, memang jelas bahawa isu-isu ini telah dapat ditangani. Ada banyak pengecualian juga yang telah diberi kepada Malaysia dalam CPTPP ini untuk memastikan PMKS dan syarikat-syarikat Bumiputera kita tidak terkesan dengan Malaysia menandatangani dan meratifikasikan CPTPP ini. Malaysia akhirnya memuktamadkan ratifikasi CPTPP berkuat kuasa 29 November lalu menjadi negara ke-9 daripada keseluruhan 11 negara anggota. Rapid Rail giat membaik pulih fasiliti di stesen-stesen perkhidmatan LRT, MRT dan monorail di Lembah Kelang. Pembaikan yang dilaksana di fasiliti tersebut termasuk eskalator, masalah kebocoran, sistem pencahayaan dan lift. Kenyataan Rapid Rail menyebut eskalator di 10 stesen MRT kembali beroperasi setelah proses penggantian 20 unit handrail dan 3 unit step chain selesai. Proses pembaikan kebocoran di stesen telah dijalankan di 22 lokasi setelah pemantauan keberkesanan kerja baik pulih dilakukan. Manakala kerja-kerja membaik pulih sistem pendawaian dan penggantian mentol bermasalah di stesen-stesen hampir selesai. Prasarana juga akan melakukan projek naik taraf fasiliti lift di monorail seperti menambah 18 unit lift dan 39 unit lift platform kerusi roda pada suku pertama tahun depan untuk keselesaan orang awam. 8,000 pengunjung disasar sepanjang 6 hari penganjuran Festival Kraft Langkawi 2022 yang bermula semalam. Selain mempromosi dan mengkomersial produk kraft kepada pelancong, ia turut meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat tempatan.
Pengarah Kompleks Kraft Langkawi, Muhammad Razib Sarudin berkata, seramai 54 usahawan kraft menyertainya dengan RM200,000 nilai jualan disasarkan. Festival kali ini, Festival Kraft Langkawi melibatkan 54 usahawan, usahawan kraft, termasuk makanan dan demonstrasi kuih nasional semua kita menempatkanlah di Festival Kraft Langkawi kali ini. Dan kita nak juga nak menjual produk-produk kraft yang terutamanya di luar dan juga dalam Langkawi lah kepada pelancong-pelancong yang datang. Of course, saya rasa memang for foreigner punya turis memang amat suka melihat all batik-batik kat sini. Memang cantik dan menarik. Saya rasa memang perlu dibuat program-program seperti ini kerana walaupun kita penduduk Malaysia, kadang-kadang kita jarang mendekatkan diri kita dengan seni kraft tangan negara kita sendiri. Jadi ini adalah satu peluang untuk orang-orang awam datang dan menyaksikan dan mengintipatikan dalam jiwa kita seni kraft tangan negara kita sendiri. And I think this batik is absolutely beautiful. I've never seen anything like it outside Langkawi. It's really nice to come here and see something that's unique and to be able to buy gifts for our family that we can't buy anywhere else. Sebanyak 9 aktiviti utama diketengahkan sepanjang festival kali ini. Antaranya interaktif kraft, demonstrasi kraft pembuatan batik dan demonstrasi pembuatan kuih tradisional. Misi bantuan pasukan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim tiba di Kelantan semalam setelah meredah 10 jam perjalanan dari Putrajaya. Destinasi pertama Yadim ke pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Lati di Rantau Panjang. Misi bantuan tersebut membawa bantuan berupa barangan asas seperti makanan kering, beras, selimut, tuala, Al-Quran dan kit solat serta tenaga kerja dari sukarelawan. Menurut hantaran di laman sosial Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, hampir 700 penduduk terjejas terdiri daripada 187 keluarga telah disantuni. Manakala di lokasi kedua pula, pasukan misi bantuan Yadim menyantuni 1,000 keluarga terjejas banjir di Pengkalan Kubur, Tumpat, Pasir Mas dan Pasir Putih, Kelantan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.